Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi alhamdulillah hari ini uh, 14 hari bulan Oktober 23, kita masuk pada sesi yang kedua ataupun bab yang kedua dalam kuliah kita hari ini, iaitulah bab salatil janazah. Bab salatil janazah. Bersolat ini berdasarkan daripada kitab kita ni. Mungkin ada yang baru ikut kitab penawar anak kunci surga. Bersolat ke atas mayat bagi orang yang beragama Islam selain daripada orang yang mati syahid adalah fardu kifayah. Siapa dia orang mati syahid? Tulis itu. Orang yang mati syahid ini iaitulah mana-mana orang yang berperang dengan orang kafir, berperang dengan orang kafir dan dia mati dalam peperangan itu. Itu baru dia panggil mati syahid, mati situ. Maka orang itu tidak dimandi dan tidak dikafankan. Dia tanam dengan darah-darah dia. Sebab darah dia di akhirat esok, dia bangkit dia daripada kubur dengan darah-darah dia. Darahnya warna darah, baunya kasturi. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi fardu kifayah, solat fardu kifayah, memandikan, mengkafankan dan mengembumikan mayat. Jadi mayat ni bila mati, kita kena solat, kita kena kafan, kita kena mandi dulu. Mandi, kafan, solat. Itu tiga perkara ni fardu kifayah. Siapa tak buat pada orang Islam yang mati, semua satu negeri berdosa belaka. Kita kena buat. Rukun solat jenazah ada 7. Rukun solat jenazah ada 7. Yang pertama niat, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu ada niat. Yang kedua, berdiri bagi mereka yang mampu berdiri, kerana solat jenazah mayat dikiaskan daripada solat fardu. Orang yang mampu berdiri bangun. Kalau solat fardu dia solat di atas kerusi, duduk di situlah, tak payah bangun. Kalau lah dia duduk atas lantai, dia tak larat nak bangkit, duduk atas lantai, tak ada masalah. Yang ketiga, takbir sebanyak 4 kali. 4 kali takbir, kerana mengikut perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan kerana ijma' ulama. Sekiranya seorang itu menambah bilangan takbir menjadi 5 kali, nescaya solatnya tidak batal. Tak batal. Ini kerana mengikut rekod atau riwayat Imam Muslim, ada riwayat takbir sebanyak 5 kali. Nabi pernah takbir 5 kali. Namun begitu, yang lebih utama adalah 4 kali takbir, kerana ia adalah perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat selepas daripadanya. Tengok Nabi kita takbir 4 kali. Tengok nota nombor 12. Bilangan takbir di sisi mazhab Syafi'i hanyalah 4 kali takbir. Akan tetapi sah jika dilakukan lebih. Kalau lebih tak apa. Ini kerana terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan lebih daripada 4 kali takbir. Oleh sebab itu terdapat perbahasan ulama, adakah boleh takbir dilakukan lebih daripada 4 atau tidak. Ulama menyatakan bahawa hal ini adalah sunnah tanawwu', sunnah pelbagai bentuk. Kerana wujudnya riwayat menunjukkan 4 hingga 9 kali takbir, jadi digalakkan untuk kadang-kala melakukan 4, kadang-kala 5 dan sebagainya. Para ulama juga menyatakan seandainya seorang mahu beriltizam dengan satu bentuk saja, maka 4 kali takbir, kerana riwayatnya lebih banyak. Ini pentinglah dalam masalah ni. Tapi jangan buat 5 kecuali kita belajar dulu. Jangan buat 5 kecuali belajar dulu. Kalau tidak, bising satu dunia. Imam tempat kami solat jenazah 5 kali takbir, tular, fitnah, hentam, terbukalah luah pintu kerusakan dalam masyarakat. Betul tak? Tapi kalau kita belajar semua, faham, ini hadis, baru kita buat. Kalau tidak, buat 4 je lah. Tak usah duk tunjuk pandai depan orang. Awak nak solat seorang silakan, tapi nak buat ramai-ramai jangan. Kita sekarang ni kita tak nak buat benda yang pelik-pelik, benda yang menyalahi
adat, sebab orang akan jadi fitnah pada orang lain, akan jadi fitnah pada orang. Baiklah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca Al-Fatihah ketika solat jenazah, dan beliau berkata, li ta'lamu annaha sunnah. Ibnu Abbas ni dia kuatkan bacaan Fatihah. Sepatutnya dalam solat jenazah perlahan kan, siri, tapi Ibnu Abbas bunyi, bukan kuat sangatlah. Orang tanya kenapa kuat, dia kata li ta'lamu annaha sunnah. Aku nak bagi tahu pada kamu sunnah yang mesti kena buat, iaitulah solat baca Fatihah. Perkataan annaha sunnah daripada Ibnu Abbas seorang sahabat adalah hadis marfu', maknanya diangkat ke Nabi, sebab Ibnu Abbas takkan dia reka sendiri. Itu maksud dia. Membaca Al-Fatihah ketika mengiringi takbir yang pertama, mana takbir yang pertama kita mula dengan Al-Fatihah kerana ikut perbuatan Nabi SAW, dan tidak dibaca doa iftitah. Doa iftitah tak baca. Pakai terus ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim selalu. Yang kelima, membaca selawat ke atas Nabi SAW seperti Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berdasarkan hadis Abu Umamah. Abu Umamah, tengok nota 15 tu. An Abi Umamah annahu qala as-sunnah fi salati 'ala al-janazah an yaqra fi at-takbiratil ula bi ummil Quran mukhafatah thumma yukabbiru thalathan wa at-taslim 'inda al-akhirah. Jadi kita baca takbir yang pertama, kita baca Fatihah secara perlahan, kemudian takbir lagi 3 kali, kemudian salam yang terakhir. Nah, itu jelaslah. Beberapa orang lelaki daripada sahabat Rasulullah SAW memberitahu bahawa membaca selawat ke atas Rasulullah SAW ketika solat jenazah adalah sebahagian daripada perkara sunnah. Hadis ini dikeluar oleh Al-Hakim. Dan wajib bacaan selawat itu mengiringi takbir yang kedua berdasarkan perbuatan golongan salaf dan khalaf. Ingatlah susunan dia tu. Takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Nah, takbir yang kedua baca selawat Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga doa kepada mayat dengan ketentuannya seperti Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, ataupun Allahumma arhamhu, ya Allah beri rahmat pada dia, boleh. Mengiringi takbir yang ketiga kerana maksud. Letak garisan di bawah perkataan maksud. Objektif tulis. Objektif solat jenazah itu iaitulah untuk berdoa kepada mayat. Untuk berdoa kepada mayat. Kalau kita baca Fatihah tu boleh kita baca selawat, tapi doa untuk mayat tu yang penting. Lebih besar daripada solat mayat itu, maknanya objektif utama dalam solat jenazah apa dia? Kita nak doakan kepada si mati, biar Allah, minta Allah Ta'ala selamatkan dia, amankan dia di dunia, selamatkan dia di akhirat. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Apabila kamu salat ke atas mayat, maka berdoalah kamu baginya dengan penuh keikhlasan. Ingat baik ni. Solat jenazah ni ibadat. Fardu kifayah. Jangan pula kita tidak ikhlas. Nak gimana tu siap-siap nak pergi solat jenazah. Sebab apa? Sebab orang mati ni kaya. Pasti sampulnya besar. Main sampul tidak bagus itu. Kerana itulah ini pandangan saya lah. Kita tegur sebagai adab masyarakat kita ni, bila solat jenazah dia bagi duit. Semua tempat ada tak? Sampai peringkat keluarga si mati kata, oh ramah ni masjid kita ni kena siap 4,000. Takalif, menyusahkan. Yang tak tahannya, waktu duduk solat, imam tempat kita ni dia tukar format. Patutnya doa jenazah tu bila dalam solat jenazah. Dia orang solat jenazah dia baca pendek je doa, yang panjangnya selepas solat. Itu sudah bertukar tempat nama dia. Jadi sambil doa tu orang masuk, ada orang lalu ke celah ni, seret dia letak sini, sampul. Sambil-sambil doa amin tengok hijau ke merah.
Minta maaf lah, itu satu budaya yang tidak elok. Oh, kita nak sedekah ustaz, sedekah bukan sekarang. Biar dia solat jenazah dengan ikhlas. Awak nak sedekah, lepas badan ni, tak ada masalah, lepas badan ni tersedekah. Kita bagi ke masjid, kata ni saya hantar dia makan sini 100 bungkus nasi ke apa. Tapi bukan waktu tu. Waktu solat ikhlaskan. Jangan ada orang pergi solat jenazah kita kerana virus, kerana sampul, kerana kain sarung, kerana apa-apa. La, kita nak, Nabi kata, "Iza sallaitu 'alal mayyiti fa akhlisu." Kalau kamu pergi solat jenazah, ikhlaskan doa kamu. Jangan kerana tu kerana ni. Ini kita, tapi susahlah, dah jadi sebahagian budaya dah. Ni ada setengah ni, saya tengok senarai orang keluar daripada mandi jenazah sampai ke bumi jenazah, hampir 5-6 ribu kos. Sebab termasuk dalam solat jenazah juga 1 ribu. Kita kata solat jenazah ni fardu kifayah, tanggungjawab kita, hakul muslim alal muslim. Tiba-tiba kita nak ambil duit pula. Tak. Ni kena betul lah. Budaya-budaya yang boleh diperbetul kita betulkan. Adat-istiadat yang boleh betul kita betulkan. Yang tak boleh betul kita nak kata apa. Itu jelas. Yang ketujuh, memberi salam sama seperti salam yang lain dalam solat, yakni assalamualaikum warahmatullahi assalam, itu maknanya salam yang sama. Daripada segi kelakuannya ataupun bilangannya 2 kali salam. Pada fiqh Syafi'i 2 kali salam. Orang yang solat jenazah di Mekah berapa kali salam? Solat jenazah di Mekah berapa kali salam? Mekah ke Madinah Ingat kau? Ingat betul kan ni ke saja ya? Teka-teka Ingat? Kalau ingat tu tak kaya tu dah. Sekali aja buat. Tapi kita mazhab 2, buat 1 lagi tak ada masalah. Sunat mengangkat kedua-dua tangan bagi setiap takbir ketika solat jenazah. Tangan diangkat setinggi bahu, sama seperti solat yang lain. Samanya Allahu Akbar. Baca doa Allahu Akbar lah. Sunat juga membaca auzubillahi minasyaitanir rajim sebelum Fatihah. Ia adalah bacaan sunat. Sunat membaca secara perlahan, sama ada solat pada waktu malam atau siang. Itu kaedah solat jenazah. Ini berdasarkan hadis daripada An-Nasa'i dengan sanad yang sahih daripada Abu Umamah Sahal bin Hunayf. Dia berkata, minas sunnati fi salatil janazah an yukabbira thumma yaqra bi ummil Quran mukhafatah thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yukhlisu bid du'a lil mayyit wa yusallim. Ini dia punya SOP dia ni. Sebahagian daripada sunat ketika solat jenazah adalah selepas takbir. Kita takbir, kita baca Fatihah dengan bacaan yang perlahan. Takbir lagi, kemudian baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir yang ketiga, kemudian mendoakan bagi mayat dengan ikhlas. Takbir yang keempat, beri salam. 4 kali takbir. Dia tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada kunut. Kau ada kunut maya subuh? Maya jenazah ada? Tak ada apa-apa. Kalau kita tengok kepada syarat-syarat solat jenazah ni, tuan-tuan dan puan rasa solat jenazah ni senang ke payah? Senang. Siapa cakap senang? Siapa kata solat jenazah senang? Anak rasa solat jenazah ni payah. Sebab ramai orang yang tak pandai. Dia pergi tempat jenazah, bila dekat dengan waktu nak solat, masing-masing mencari alasan. Saya kena balik dah, ada janji tu, janji sini. Anak sekali kita pergi awal, saya pun duduk tunggu solat jenazah lah. Nak solat pukul 10, pukul 9.30 dah mula orang minta nak balik. Saya pegang, Cik nak pergi mana? Maaf lah Ustaz, kita ada janji dengan orang pukul 10. Saya kata duduk. Orang hidup ke orang mati? Hak janji tu. Dia kata orang hidup lah. Telefon dia cakap pukul 11. Boleh je tunda. Dia termenung nak cari alasan apa pula. Hak teruk lagi, yang paling teruk sekali yang saya jumpa.
Saya dia kata maaf lah, tertinggal kopiah. Saya kata apa? Tinggal kopiah. Oh, kata tak apa. Saya hari ni saya tak rajin solat, tak ada kopiah, tapi hari ni saya rela buka kepala, kopiah saya pinjam ke pakcik. Duduk sini. Dia duduk sambil termenung ni, nak cari alasan dah. Kita nampak sebenarnya, bila kita siasat betul-betul, rupa-rupanya tak pandai solat jenazah. Kita kata miskin. Solat yang paling payah sekali dalam dunia ni solat jenazah rupanya. Tak ada kunut, tak ada witir, tak ada tahiyat, tak ada rokok, tak ada sujud, tak pandai. Alhamdulillah, kita kata sekarang ni baru mayat sedang dimandikan, saya daurah 5 minit, insya-Allah semua pakcik yang nak lari hari ni boleh solat jenazah. Kita pun ajar. Yang pertama baca Fatihah, ingat dah? Ingat dah. Yang kedua baca selawat, ingat dah? Ingat dah. Yang ketiga baca doa, ingat dah? Ni tak reti. Kita pun ajar. Allahumma fillahu, Allahumma rahmu. Ajar 2 patah tu ya. Ajar siapa dia ingat. Lepas pada takbir yang keempat, kalau tak baca pun tak apa. Ada setengah dia baca Allahumma la tahna ajruhu kan. Lepas tu, sudah dah. Dia ingat kau 2-3 jam belajar solat jenazah baru sudah. Rupanya kita ajar tak sampai 5 minit. Yang panjang tadi sebab nak suruh dia hafal doa. Itu je. Alhamdulillah ramai solat jenazah. Jadi kita kena motivasi banyak. Kita kena buat daurah amali, dia panggil. Daurah amali makna kita buat kat situ juga. Awak tak pandai, mari sini saya ajar. Ini peranan para pendakwah, imam-imam dalam qaryah. Kita budayakan masyarakat kita ni solat jenazah semua sekali, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan tu jarang-jarang solat jenazah, betul tak? Ada lagi di kalangan kita ni, wanita muslimat kita ni yang belum pernah solat jenazah. Ada? Malu tak nak kat tangan, angguk-angguk jauh-jauh lah. Ada ke tak ada? Tak ada. Hebat. Dia kata ada yang ramai yang jemaah kata sekali pertama solat jenazah di Mekah. Oh, sebab Mekah jarang kan solat jenazah. Itu kepincangan yang berlaku. Ayah dia mati, suami dia mati, dia jenguk di sebalik lansir, awak ada solat jenazah atas rumah dia. Kenapa awak tak solat? Tak pernah solat. Rugi. Itulah doa rasmi. Dia panggil acara rasmi, doa kepada si mati dalam solat jenazah. Kerana itu solat jenazah tidak boleh diulang 2 kali. Tak boleh. Saya sayang ke mak saya ni, saya nak solat jenazah 5 kali, boleh ke tak boleh? Boleh? Tak. Sekali seorang saja. 2 kali tak boleh. Solat lain kita boleh ulang 2 kali, tapi solat jenazah sekali saja. Ingat, hati-hati. Baiklah. Pak mana kita? Yang ke berapa dah? Doa pula dah. Tengok ni. Doa muka surat 250. Doa iftitah. Doa iftitah ketika solat jenazah tinggalkan. Maknanya tidak sunat kita baca doa iftitah dalam solat jenazah. Maka Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada doa iftitah. Dan surah tak baca. Lepas pada waladdallin, amin, Allahu Akbar, tak ada kata kita baca wal asri dulu pendek-pendek. Tidak sunnah. Yang sunnahnya di mana? Sebab ia mengambil masa yang panjang. Manakala bagi solat jenazah dituntut dilakukan secara ringan, jadi tak ada lagi. Sunat membaca doa ini mengiringi takbir yang ketiga. Coba ikut belakang. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman.
Ha. Mana senyap? Dia panggil bunyi senyap tu mana? Ha? Ha. Mana terjemahan dia ni? Tak ada terjemahan. Tidak ada terjemahan pula dah. Alah. Ha ni. Alhamdulillah tertinggal ni. 19. Kena tulis sini terjemahan tu. Saya terjemah dah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, berilah keampunan kepada kami yang masih hidup dan orang yang mati yang kami solat ini. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir solat ini yang tak hadir. Wa saghirina wa kabirina, yang kecilnya yang bertuanya. Wa zakarina wa unsana, yang laki-laki yang perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya al Islam. Ya Allah, mana-mana yang kau hidupkan di kalangan kami, hiduplah di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffu alal iman. Siapa yang kau matikan, matilah kita di atas iman. Mati di atas iman. Di antara doa lagi, undur balik ke muka surat 249, nota kaki. Nota kaki 17. Terdapat banyak doa-doa dalam solat jenazah yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi kita baca, coba kata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih. Itu doa-doa tu ada terjemahan kan? Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah dia, luaskanlah kuburnya, mandikanlah dia dengan air salji dan air embun, maknanya sejuk mayat ni. Bersihkanlah mereka daripada kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan daripada kotoran. Anugerahlah untuk mereka rumah, keluarga dan pasangan yang lebih istimewa. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kita baca doa-doa ni, jangan tak baca. Kamu dah sambung doa tadi, doa 290 tadi, 250 tadi sambung. Dan banyak lagi doa lain. Di antara sunat kita baca doa kepada kanak-kanak. Jadi kalau kanak-kanak kita baca doa ni, Allahumma ja'alhu faratan li abawai wa salafan wa zukhran wa 'izatan wa i'tibara wa syafi'a wa saqqil bihi mawazinahuma wa afriq sabra qulubahuma. Tak ada terjemahan juga lah. Ni kena tanda ni, cetakan baru ni kena terjemah ni. Baiklah. Dan sunat dibaca mengiringi takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Berdasarkan perbuatan golongan salah dan khalaf. Cuma timbul soalan, orang yang belajar nahwu, laki-laki dengan perempuan tak sama kan? Laki-laki Allahumma ighfir lahu, perempuan Allahumma ighfir laha. Elok kalau kita boleh tukar. Mayat laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai ke akhir. Mayat perempuan Allahumma ighfir laha warhamha sampai ke akhir. Tapi saya tak pandai ustaz. Saya boleh satu format je. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nak suruh ighfir laha tak boleh solat. Bacalah Allahumma ighfir lahu pun tak apa. Nanti orang ngaji bahasa komen, dia kena masuk daurah. Tulis itu. Kalau kita kata mayat laki-laki Allahumma ighfir lahu, tak apalah, dia laki-laki. Tapi kita pergi hafal doa perempuan Allahumma ighfir laha, pergi baca ke mayat laki-laki, jadi ke tak jadi? Jadi ke tak? Jadi juga. Dia balik kepada jenazah.
Kalimah jenazah muannas. Allahumma filaha, jadi jenazah ini. Kalau kita baca doa laki-laki kepada wanita, boleh juga, sebab wanita apa mayat juga. Mayat wanita, mayat laki-laki, dua-dua tu mayat. Jadi dua-dua tu boleh. Karena itu bila kita ngaji bahasa ni lebih luas ilmu kita. Sama juga dengan imam baca lepas solat, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang baca huwal hayyal qayyum. Mana betul? Dua-dua betul. Ini anda tengok satu video, mengamuk seorang ustaz. Dia kata apa imam yang baca huwal hayyul qayyum salah ini. Kita kata ya akhi, nak buat TikTok tu pergi semok dulu. Nanti orang komen jatuh standard kita. Jadi ber-TikTok lah kita, seronok lah kita, dah komen orang salah rupanya dia tu tak betul. Kita boleh baca dua-dua, huwal hayyu huwal hayya, dua-dua tu boleh. Ana dah keluar dah. Tengok dalam TikTok Abu Anas tu. TikTok juga kita pun. Ya. Ada dah sudah huraian di sini. Ataupun tengok di YouTube cara baca huwal hayyu ku huwal hayya. Dua-dua tu boleh dibaca. Sama juga bila kita ingat Allahumma fillahu warhamhu, kita pergi baca kepada perempuan pun boleh terima. Ataupun Allahumma fillaha warham, pergi baca kepada laki-laki boleh di atas rasa jenazah. Ini luahnya ilmu bila kita belajar. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita kalau tak mengaji, sedap kita lipat, oh pas salah dia tu. Hanya tulah habis dah kawan tu salah. Sedangkan kita yang salah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, mari kita tamatkan pengajian kita. Terlupa tadi. Dia kata jemaah kata ni ada tak terjemah ni macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, yang tak terjemah ni kita ambil terjemahan dia dalam buku saya, Perisai Muslim. Ada buku yang kita tulis, nama dia Perisai Muslim. Yang tak ada Perisai Muslim ni boleh ambil dalam grup ataupun tengok di web. Tulis nama web kita www.3w tu makna titik Dar Taibah, DAR taibah.com. Tekan situ dia akan keluar, ditulis buku PDF hadiah, diambil lah, bagi kepada kawan-kawan, dihalalkan untuk diamalkan. Dalam tu semua bacaan tadi ada makna belaka, warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena doa lah. Jadi jangan tak doa. Doa kita solat, tujuan kita solat jenazah ni nak doa kepada mayat, tiba-tiba kita tak doa panjang, rugi. Jadi ramai imam dia pendek je doa dalam solat, tapi dia doa selepas solat. Kita kata ini sudah tukar format. Tak ada riwayat Nabi kita doa lepas solat. Nabi lepas solat disuruh angkat je jenazah. Jadi kita pula macam-macam. Yang apa ni setengah orang ni pula lepas waktu solat jenazah, sebelum turun tangga tu dia berhenti jenazah di tangga, dia suruh anak cucu menyuruh masuk bawah keranda. Adakah berlaku? Pernah tengok ke di tempat? Ada. Sebab apa tu? Kenapa suruh anak cucu masuk bawah tu? Bukan main menyuruh-nyuruh ni. Banyaklah kalau kita keluarkan cerita ni, panjang pula. Tak keluarkan nak cerita tak? Baiklah. Niat solat jenazah, ada orang tanya, niat solat jenazah macam mana? Allahumma usalli alal mayyit. Tak ada masalah. Aku niat solat atas jenazah ni. Contohnya kita solat jenazah, kita duduk belakang, tak tahu laki-laki perempuan depan. Kadang-kadang orang istihara, imam bagi tahu, solat makmum, solat kita ni, jenazah kita ni laki-laki, jenazah kita wanita. Ni kita tak dengar announce. Kita pergi tandas tadi, masa-masa orang nak solat jenazah, laki perempuan tak tahu. Jadi kita pun saja aku solat jenazah yang disolat oleh imam. Solat jenazah yang disolat oleh imam. Laki-laki, perempuan. Doa kita pun Allahumma filahu, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan pun dia jadi mayat. Jadi selesai, banyak masalah benarnya. Sama juga panjang ni, mari kita sudah kalau habis ni tak ada masa kita buka soalan panjang. Kalau tidak boleh depan insya-Allah. Syarat sah solat jenazah sama seperti solat yang lain, mesti bersuci taharah dahulu, iaitu didahului dengan mandi ataupun tayamum. Kalau ada jenazah junub. Kalau tak ada junub, maaf. Ini untuk jenazah ni. Salah. Solat jenazah sama seperti solat lain, ia didahului oleh mandi mayat, bukan mandi kita. Mayat tu kena dimandikan dulu.
Jangan semaya dulu. Tak apalah oleh kerana orang masjid nak cepat hari ni, kita solat dulu, lepas tu kita mandikan. No. Mandi dulu, kafan dulu, baru solat. Baru betul. Air tak ada, tak boleh guna. Ataupun macam zaman Covid ni, tak boleh sentuh, maka dia tayamumkan dia. Ini dinakalkan daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sekiranya jenazah itu tidak boleh dimandikan ataupun tayamum, maka dia tidak boleh solat jenazah ke atasnya kerana tidak menepati syarat-syarat yang tersebut. Jadi Tuan Syekh kata, kalau mandi tak boleh, tu tak boleh pakai, tak boleh nak mandi. Ini apa ni, dalam kitab Al-Mu'tamad tengok nota 23. Penting ni. 23, nota 22 dalam bab salatul mukmin. Ada perbahasan panjang ulama di situ. Kita letak rujukan tapi tak letak huraian. Baik. Ini ada khilaf lah, macam baru ni kan. Zaman Covid baru ni, dia tak boleh tayamum. Tapi dia tayamum atas bungkusan. Betul tak? Dia balut dulu, tayamum atas tu. Tanya ustaz-ustaz yang terlibat dengan Covid, dia tahu. Wallahu a'lam. Yang penting ini masalah darurat. Masalah dalam keadaan darurat. Oh, mayat ni 3 hari dah mati tenggelam air. Kena mandi juga tak? Mayat mati dalam air, lemas. Kena mandi ke tak? Mandi apa dia 3 hari dalam air? Itu tidak mandi, itu lemas. Kena mandi juga dia. Buat naik keluar, kita mandi sebab nak bersihkan apa-apa yang ada dalam perut dia tu keluar, gosok gigi dia, kemudian kena mandi juga. Walaupun mayat tu mati lemas. Yang kata, pegang mana? Tanah lalu mandi lemah dah ni. Dah keluar dalam air dah. Kita keluar 3 hari dalam air betul. Kena mandi. Sah solat mayat di atas tanah perkuburan selain daripada kubur para nabi. Maknanya contohnya kita sampai lambat, orang dah solat jenazah, kita telefon, tunggu, tak boleh, nanti hujan pula, petang gelap, orang nak pergi ke bumi dulu. Bila awak sampai, pergi solat di kubur, boleh solat atas kubur. Sebab solat jenazah ni tak ada rokok, tak ada sujud, bolehlah solat atas kubur. Solat lain tidak dibenarkan atas kubur, kecuali kubur Nabi. Kalau tidak, kalau dibenarkan solat atas kubur Nabi, sampai hari ni orang ada solat jenazah di Madinah, tidak dibenarkan. Baik, sampai bila boleh solat ni? Saya baru masa orang mati, keluarga kita meninggal, kita duduk umrah, lepas 2 minggu baru balik. Boleh solat lagi tak? Maka ulama berbeza sini. Dia kata boleh solat lagi sampai sebulan. Ada kata sampai mayat hancur. Siapa nak korek mayat, tengok, kau boleh scan ke atas, ada lagi mayat. Itu banyak SOP. Ya, kita letak sebulan lah. Sebulan boleh lagi solat. Lepas pada tu solat doa lah jauh-jauh. Jadi boleh solat atas kubur kecuali kubur para nabi. Ini kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tengok nota di bawah nombor 23. Syarat sah solat jenazah ni sama ya dia. Dan apakah dalil Nabi kita solat jenazah di atas kubur? Apa dalil? Dalil dianya ketika seorang wanita yang duduk bersihkan masjid Nabi, makcik ni meninggal, sahabat-sahabat tak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Ainal mar'ah?" Di mana makcik? Matat, dia dah mati Rasulullah. Nabi marah, dia kata, "Afala azantumuni?" Kenapa tak beritahu? Kenapa tak beritahu? Tak cakap. "Dulluni ala qabriha." Nabi kata, "Gitu yuk mana kubur dia." Maka orang tunjuk ni kubur dia. Nabi kita solat atas kubur. Nabi kata apa? "Solat aku ini telah mencerahkan kubur dia." Jadi sahabat-sahabat ingat biasa-biasa makcik, tak boleh, kita kena solat. Itu dalil solat atas kubur boleh buat. Tengok ni, tengok muka surat 256. Apakah hukum solat atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekiranya dilakukan solat jenazah atas kubur Nabi, ianya adalah haram
kerana solat itu tidak sah. Ya, dia lebih pada sebulan. Nabi mati 1000 tahun dah, kita pergi solat jenazah lagi. Jadi jangan buat benda pelik. Oh, saya sayangkan Nabi, selawatlah, ikutlah apa yang Nabi ajar. Kenapa yang buat yang Nabi tak ajar? Ini berdasarkan hadis daripada Imam Al-Bukhari, Muslim. Nabi kata apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Taala laknat Yahudi dan Kristian kerana mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi orang Kristian, di mana kubur nabi, di situlah dia buat masjid, pakat duk solat situ. Maka Nabi kita larang. Hadis ini dalam Bukhari, Muslim. Jadi jangan buat. Jadi kubur bukan tempat solat. Kita pergi doa tak apa. Tadi solat itu solat jenazah untuk orang tu je. Sah sembahyang bagi mayat yang gaib daripada negeri sekalipun kurang daripada jarak perjalanan qasar. Qasar ni 80 km. Contohnya orang ni mati di negeri ni, kawasan lain, kita nak pergi tak boleh. Jadi kita boleh maya solat gaib. Kalau orang tak solat lagi situlah. Kalau orang kapur dia dah solat dah, tak apalah, kita doa je lah. Dan walaupun ia berada pada kiblat yang lain, maknanya kita duduk belah ni ada kiblat sana kan, dia kiblat di sana, tak ada masalah. Jangan kata oh mengadak konung mayat di belakang awak, itu falsafah nama dia. Ia benda-benda ruh, benda yang gaib, tak apalah duduk belakang ke duduk depan, tidak jadi masalah. Kerana Rasulullah SAW mengkhabarkan kematian An-Najasyi. Siapa dia Najasyi? Raja Habasyah. Raja Habasyah mati. Pada hari kematiannya, baginda keluar sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid dan solat ke atas Najasyi. Nabi kita solat jenazah gaib dan takbir sebanyak 4 kali. Hadis ini dalam Bukhari, Muslim. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rajab tahun yang ke-9 Hijrah. Oleh kerana Najasyi ni baik, orang Islam yang kena tindah di Mekah semuanya pergi ke Habasyah, Ethiopia, dia lindungi. Jadi dia mati. Pada hari dia mati, Nabi dapat WhatsApp daripada Habasyah. Kau nak jelek mata punya. Handphone cak ke apa? Nah, Nokia ke apa benda dah. Maknanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala beri. Pasal tu dia boleh tahu Najasyi mati sekarang, di Madinah tahu. Maknanya ilmu WhatsApp, ilmu internet ni sudah ada dah teknologi itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang ni baru zahir. Oh, rupa-rupanya kuasa Allah Taala mengatasi segala-galanya. Alhamdulillah. Maka Nabi kita buat saf macam biasa. Solat gaib, tak ada rukuk, tak ada sujud untuk Najasyi. Kita pun hari ni kalau kita keluarga kita mati jauh nak pergi tak boleh, kita boleh solat gaib di rumah kita. Sunat mendirikan salat jenazah dalam masjid kerana Rasulullah SAW mengakukan dalam masjid ke atas mayat Suhail bin Baidah dan saudaranya Sahal. Jadi dia kata sunat di sini. Bolehlah, maknanya kalau kita nak solat di rumah kita pun tak ada masalah. Nak solat di masjid pun boleh. Tengok di mana tempat orang ramai. Tengok di mana tempat orang ramai. Tengok cerita makcik yang cuci masjid tadi, nota 24 tu. Alhamdulillah, saya dah letak nota 24. Kisah wanita taqumul masjid, yang bersih masjid, dia mati, orang tak beritahu kepada Nabi sallallahu, Nabi kita pergi solat di atas kubur dia. Itu dalil. Adakah tengok ni, dia kata wanita kulit hitam, bukan comel. Pasal itulah ulama kata as-sabru wa taksir, mana kita kumpul dia punya sifat hitam, tua, tak comel. Habis kenapa Nabi sibuk-sibuk nak pergi solat jenazah orang tua tu? Kenapa? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Okay. Sebab dia taqumul masjid. Kelebihan dia sebab dia duduk suci masjid, bersih masjid. Sekarang ni makcik-makcik kita solat Nabi atas kubur kita tak ada dah. Nabi dah wafat. Tapi kemuliaan makcik ni sebab apa? Bersih masjid. Boleh tak jawatan tu kita ambil? Boleh. Tok Siuk ada dah masjid saya tu. Tok Siuk tu kerja lain, kerja kita. Kita tolong bersih masjid, kita lipat dia punya sejadah, kita tolong cuci kapet dia. Boleh tak boleh? Orang masjid pun tak marah. Tok Siuk pun suka dengan kita. Bagus tu makcik tu. Tak, dia tolong buat kerja aku, tak ada masalah. Ini mulia, dia panggil as-sabr wa. Mana kita kumpul sebab-sebab
Di manakah kemuliaan masjid ni? Sebab taqumul masjid, kerja dia cuci masjid. Mulia kerja cuci masjid. Sebab itulah ada katun Arab cantik. Dia tengok orang kerja bandaran ambil sampah, anak dia kata, oh ni dia apa ni, kerja orang sampah datang. Ayah dia kata, dak, bukan dia buat sampah, yang buat sampah, dia tu kutip sampah. Kadang-kadang kita tengok panjang pula cerita ni, bab kita nak habis sikit lagi. Cerita Najasyi, cerita solat di dalam masjid. Jadi dia kata sunat sini, jadi boleh kita solat dalam masjid ataupun di rumah kita, tidak. Yang pentingnya kita nak ramai bilangan orang. Tengok ni, sunat ketika solat jenazah itu sebanyak 3 saf, paling kurang 3 saf atau lebih. Ini kami berdasarkan hadis Nabi SAW, ma min muslimin yamut fayusalli alaihi thalathatu sufuf illa ghufiralah. Mana-mana orang muslim yang mati, kemudian dia solatkan atasnya oleh 3 saf, mana kita kena buat 3 saf. Contohnya orang mari berapa orang? Berapa orang mari? 7 orang. 7 orang nak solat jenazah. Okey dah tu. Imam depan, 2 orang belakang, 2 orang, 2 orang. Cukup 3 saf. Dia paling kurang minimum 1 saf mesti 2 orang. Seorang tak ada. Kita ada 4 orang je. Baik. Imam, makmum. No. Itu bukan SOP solat jenazah. Solat jemaah. Paling kurang 2. Mana kalau dalam kampung ni langsung tak ada manusia yang pandai solat jenazah, awak kena import lah 7 orang. Biar boleh 3 saf. Itu dia panggil solat jenazah. Jadi kita kena buat lagi ramai lagi baik, lagi ramai lagi baik. Kalau boleh, ke dia tak, Syekh tak sebut sini, tak sebut, saya sebutlah. Bilangan solat jenazah ni eloknya 40 orang kalau boleh. Sebab ada hadis, mana-mana orang yang disolat atasnya sekian. Jadi carilah biar bilangan tu ramai. Kalau tak ada orang, kita bawa jenazah pergi ke masjid. Waktu solat kalau boleh solat fardu lah, ramai sikit orang kan, solat jenazah situ. Kalau solat kat rumah berapa orang yang solat? Dah lah, isteri dia apa tengok saja, anak-anak perempuan tengok saja, tak solat. Lagilah tak ramai orang. Sunat juga untuk imam berdiri dan sembahyang seorang di sisi kepala bagi lelaki. Jadi untuk mayat laki-laki, imam berdiri dekat dengan kepala jenazah. Kena tanyalah, mana kepala dia? Ni, letak sini. Dan pada sisi tengah bagi jenazah perempuan. Kalau perempuan kita duduk tengah, sebab lebih terlindung dia punya mayat. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW berkenaan jenazah laki-laki. Perbuatan Nabi SAW berkenaan jenazah laki-laki, hadis tersebut diriwayat oleh Imam Tirmizi dan satunya hasan. Berkenaan jenazah perempuan duduk di tengah-tengah itu, hadis itu dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tengok nota ada belakang kat bawah tu, tengok nota. Laki-laki, perempuan. Dalam kitab mana-mana pun dia tak sebut kepala laki-laki nak letak belah kiri ke belah kanan. Ini di antara khilaf. Biasanya imam-imam yang cengeng ni, kalau salah kita letak mayat bawah kepala ni, dia cengeng. Tak pandai lah. Tak pandai ajar je lah. Kelahi apa depan mayat. Saya banyak kali dengar. Marah dia. Dia marah kepada orang yang letak. Imam kalau salah, betul je. Elok mayat laki-laki kita letak kepala dia belah kiri. Sebab kita berdiri, imam berdiri dekat kepala dia. Wanita boleh dua-dua sebab kita nak duduk di tengah. Namun begitu, bagi orang yang mati syahid, mereka haram dimandikan dan disolatkan kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidimaihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Inna Nabiy, sesungguhnya Nabi SAW mengarahkan bagi mereka yang terbunuh ketika perang Uhud, syahid, agar mengembumikan mereka bersama dengan darah dia. Tak payah mandi, tidak dimandikan dan tidak dikafankan. Cuma kafan ada, dia bungkus dengan darah dia, ambil kain lain tudung atas mayat dia, dan tidak disolatkan ke atas mereka yang mati syahid. Tak ada, jelaslah itu.
Sunat mengkafankan mereka dengan bersama kain dipakai oleh mereka ketika itu. Maknanya pakaian dia yang cari kena darah tu bungkus sekali dengan mayat. Ini kan berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud daripada Jabir dengan sanad yang baik. Beliau berkata, rumiya rajulun bisahmin fi sadrihi aw fi halqihi famata fa udrija fi thiyabihi kamahu wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki dilontar anak panah kepadanya, pada dadanya atau pada lehernya, lalu dia mati. Maka dia dimasukkan ke dalam kainnya seperti apa yang sedang dipakai olehnya ketika hidup, dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sahabat ni bila kata bersama dengan Nabi, artinya Nabi yang suruh, Nabi tidak larang, tidak ingkar, jadi perbuatan itu jadi sunnah. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Tengok hadis tadi, hadis tentang kedudukan. Dia di nota 27, kita dah bagi salah satu sufuf, 3 saf, dan laki-laki Nabi duduk dekat kepala, wanita duduk dekat di tengah-tengah. Cuma isu kanan kiri tu yang tak sebut dalam hadis. Bagi anaknya lebih open, terbuka. Tapi elok kalau laki-laki kita kepala dia ke kiri, yang wanita boleh kiri, boleh kanan. Yang penting imam yang sunnahnya duduk di tengah-tengah. Wallahu a'lam. Tamaklah kita dalam bab yang ke-8 secara ringkas-ringkas. Ana rasa banyak soalan yang timbul ni. Banyak tak banyak? Ramai yang akan tanya soalan, tapi masa sudah habis. Maka kita beri rujukan di antara kitab yang orang panggil detail masalah pengurusan jenazah ini. Ada 2 kitab yang saya baca. Semua tu fiqh mazhab Syafi'i belaka. Kitab yang pertama nama dia Fiqh Manhaji. Tulis Fiqh Manhaji. Jilid yang pertama, di akhir jilid yang pertama saya dah khatam beberapa siri tentang jenazah. Kitab yang kedua Fiqh Al-Mu'tamad. Nama dia Al-Mu'tamad. Ini lengkap. Anda ingat 12 siri kuliah, hampir 12 jam, semuanya tentang jenazah. Fiqh Al-Janaiz. Jangan lupa kitab yang ketiga yang saya khatam di sini, di pentah inilah, ataupun dalam masjid. Sebab kita satu masa kita masuk dalam masjid sebab dia baiki sini. Nama dia Mustika Hadis. Mustika Hadis jilid yang kedua. Kita khatam di sini bab akhir, bab masalah pengurusan jenazah dalam bab solat, bab pengurusan jenazah. Di 3 kitab ni tuan-tuan rujuk, tapi yang paling lengkap kitab Al-Mu'tamad. Sebab 12 siri kuliah semuanya tentang solat jenazah dan pengurusan jenazah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik. Yang pentingnya kita nak mati dengan husnul khatimah, hidup sebagai seorang muslim, mati dengan husnul khatimah, jenazah kita diuruskan mengikut sunnah, dan insya-Allah kita dibangkitkan, masuk dalam kubur dalam keadaan aman daripada fitnah kubur, dan bangkit di akhirat esok layak kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.